ke? Baik. InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh pagi ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal kiram ashabul nizam insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai ataupun alpa terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehinggalah pada satu masa nanti, itulah akhirat, mata mereka akan terbeliak melihat kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Jadi sahabat bertanya pada Nabi, siapakah orang yang enggan? Qala Rasulullah sallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maka Nabi menjawab, siapa yang taat padaku masuk syurga, dan siapa yang ingkar kepada arahanku, syariat aku, maka termasuk orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wa intifa' wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, silakan Fatih tuan-tuan imam kita, suhunya silakan Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kepada Allah kerana izin Allah Taala kita dapat bersama sekali lagi pada subuh pagi ni untuk sambung kuliah subuh kita Syarah Hikam di muka surat 368. Betul lah? 368. Baik. 368 baris apa ya? Seseorang itu tak pernah. Betul tak? Betul. Baik. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dar amin. Seseorang itu tak pernah diperintahkan supaya mendustakan orang ramai, dan tidak juga diperintahkan agar berusaha untuk menukar ganti sangkaan orang ramai terhadap dirinya. Seseorang itu tak pernah diperintah
berdasarkan pada kata-kata yang atas itulah. Fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Tapi naklah anda mencela diri anda kerana sesuatu yang anda ketahui datang daripada diri anda. Itulah buruk perketi. Jadi seseorang tak pernah diperintah supaya mendustakan orang ramai, dan tidak juga diperintahkan agar berusaha untuk menukar ganti sangka orang ramai terhadap dirinya. Sebaliknya, ia diperintahkan agar tidak terpedaya dengan pujian tersebut dan mendahulukan ilmunya daripada sangka orang ramai terhadapnya sebelum membuat sesuatu keputusan. Jadi kata musannaf, dia kata kan, yang penting pada kita jangan terpedaya dengan pujian lah. Jangan terpedaya pujian. Sebab ada yang memuji kita ni, dia ada sesuatu lah yang puji tu kan. Sedangkan kebaikan yang kita buat tu tak banyak pun kebaikan yang kita buat. Malahan banyak keburukan kita tu. Tapi walaupun keburukan kita banyak, masih lagi dia puji kita. Kononnya kita baik, kita bagus, tapi kebaikan kita pun tak banyak, sikit je. Ada sebab lah dia memuji begitu. Jadi kita jangan termakanlah dengan pujian begitu. Sepatutnya kita yang kena banyak muhasabah diri. Sebab apa? Allah Ta'ala menutup kelemahan kita. Kekurangan kita ditutup oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menampakkan kebaikan saja kepada makhluk, sedangkan keburukan kita lagi banyak daripada kebaikan kita. Jadi sebab itu naklah kita berhati-hatilah dalam perkara tersebut. Kata musannaf, dia kata seorang itu tak pernah diperintahkan supaya mendustakan orang ramai, dan tidak juga diperintahkan agar berusaha untuk menukar ganti sangkaan ataupun zon orang ramai terhadap dirinya. Sebaliknya, dia diperintahkan agar tidak terpedaya dengan pujian tersebut. Kalau ada pujian pada dirinya, dia tak terpedaya lah. Dan mendahulukan ilmu daripada sangka orang ramai terhadapnya sebelum membuat sesuatu keputusan. Yang tadi lah, ceklah diri dulu, kelemahan dia, kekurangan dia. Malahan kelemahan kita lebih banyak lah berbanding dengan kebaikan kita. Jadi tak sepatutnya lah kalau kita mendapat pujian. Dan kalau kita banyak kebaikan pun, orang muji kita pun, kalau sebut sebelum ni, mana kita serahkan puji itu kepada Allah. Allah Ta'ala lah lebih layak dipuji berbanding dengan diri kita. Walaupun kemungkinan banyaklah kebaikan yang kita buat pada sisi manusia. Betul tak? Baik, sekiranya pihak yang muji berdusta dalam pujiannya dengan melakukan perkara yang dikira keterlaluan dan melampau, pujian itu naklah ditolak dan dihalang oleh kata Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, lemparkanlah tanah ke muka orang yang muji anda. Kan? Lemparkan tanah ke atas muka orang yang memuji orang lain. Maksud puji ni puji yang melampau lah, pujian tak sepatutnya dipuji. Kebaikan sikit sangatlah kebaikan, malah buruk banyak, tapi masih lagi puji. Kita dah tahu orang tu banyak rasuah, kita tahu dia rasuah banyak, tapi rasuah banyak pun masih lagi puji lagi. Masih puji kan? Pelik pula kan? Aurat dia terbuka, tapi masih lagi dipuji. Masih lagi dipuji kan? Macam tu. Pelik tu kadang yang media masa ni yang memuji. Contohnya media masa kan, memuji. Tu yang pelajar Malaysia yang pergi, pelajar Malaysia yang jadi doktor tu, yang perempuan tu, tahu kan?
Ini doktor yang pergi ke Britain tu lah, ke London tu. Dia dulu kan pakai tudung, tahu tak? Yang dapat 17A tu kan? Tahu kan? 17A. Dulu kan pakai tudung cantik, tertutup, tahu tak? Aurat-aurat semua tertutup. Pergi sana hancur. Pergi sana hancur. Tuan-tuan tengok kan dalam media masa kan? Dah habis dah, buka sana tu buka sini. Dah tak ada lah ciri-ciri orang Islam. Tahu tak? Tapi masih dipuji oleh surat khabar. Oh hebat, wanita yang hebat, wanita Malaysia yang hebat. Pakar itu, pakar bedah lah macam-macam. Tak betul lah macam tu kan? Benda tak betul, tak betul lah. Mana pergi sana, Barat kan? Barat telah berjaya kata membuka segala aurat-aurat wanita Islam. Tahu tak? Habis ditelanjangkan aurat wanita Islam. Nampak? Sedangkan dia mengaku Islam. Itu contohlah kan? Contoh. Jadi masih lagi surat khabar tu, media masa dipuji tentang kehebatan dia tu, pakaran dia dan sebagainya. Tapi dalam masa sama dia menghina Islam. Dia hina Islam dengan berpakaian gitu. Kerana bukan ciri-ciri orang Islam. Wanita Islam bukan macam tu ciri pakaian dia. Kenapa tak ambil contoh-contoh yang lain kan? Sudah tentu banyak lagi contoh-contoh pakar-pakar yang lain yang berjaya di Barat. Orang Malaysia yang berjaya di Barat. Kenapa tak ambil contoh-contoh lain yang menutup aurat? Kan banyak lagi yang pakar-pakar Malaysia yang luar negara yang menutup aurat. Sepatutnya yang itulah kita highlightkan. Kan? Baik. Jadi Nabi pernah bersabda, lemparkanlah tanah kata muka orang muji orang. Mana pujian disebut ni ialah pujian yang dilarang kerana berbentuk keterlaluan dan melampau lah dalam pujian itu. Gitu. Okay? Jalan tu. Jalan. Osman. Baik. Begitu juga sekiranya sesuatu pujian itu menyebabkan orang yang dipuji menjadi alpa dan lalai dan menyebabkan dirinya terjerumus ke lembah kesalahan. Itu juga pujian tu, kalau kita puji-puji dia lupalah, lupa, lalai, dan dia menyangka kesalahan dia tu benar. Benda salah dah jadi benar. Sebab apa? Dia buat salah tapi kita puji. Dia buat salah, melakukan kesalahan, melanggar hukum Allah Ta'ala dan sebagainya, tapi kita masih memuji dia lagi. Dia baik, dia bagus, dia hebat dan sebagainya kan? Jadi dia anggap benda yang dia buat tu benar lah, tak ada yang salah. Sebab apa orang lain memuji dia lagi? Patutnya orang kena kan menegur lah, hentam ke dan sebagainya. Mudah-mudahan dia berubah lah macam tu. Ini tidak, mana muji bukan pada tempatnya kan, macam tu. Itu juga sekiranya suatu pujian itu menyebabkan orang yang terpuji jadi alpa dan lain-lain menyebabkan dirinya terjerumus ke lembah kesalahan dan kemaksiatan. Ini bertepatan dengan sebuah hadis yang pernah Nabi bersabda kepada seorang lelaki yang memuji lelaki lain di hadapan baginda Rasulullah SAW. Anda sebenarnya telah memotong tengkuk sahabat anda sendiri. Nampak? Jadi orang yang puji lebih-lebih ni menyebabkan orang yang dipuji itu lupa diri, alpa dan sebagainya. Dia seolah macam memotong tengkuk sahabat sendirilah. Tak perasan kan? Orang dia jadi lupa. Maknanya kalau ada sebelum dia ahli maksiat, dia tambahlah maksiat dia. Kalau sebelum ni dia ahli taat, bila puji lebih-lebih, maka dia lalai lah. Maka kuranglah ketaatan yang dia buat tadi. Ujar baginda, awasilah anda sekalian daripada memuji tidak bertempat, kerana sesungguhnya itu adalah sembelihan. Dia macam menyembelih leher orang.
Ni beli orang kan. Kan ada orang macam-macam tu kan. Kita berkawan kan, kita kan biasa bertawan, kawan-kawan. Ada yang puji-puji lebih tu. Dia macam yang kepuji aku ni kan. Sedangkan aku tak buat pun kebaikan tu, tak ada pun. Tapi masih dipuji lagi. Adalah sesuatu yang sebalik itu. Dia nak kan. Yalah, kalau hakikatnya memang orang tu memang betul, memang dia baik, dia cantik, dia lawa dan sebagainya. Tapi orang yang dipuji begitu pula, kita serahkan pujian itu pada Allah. Kalau orang muji kita cantik, alhamdulillah lah. Mana pujian itu kita kembalikan kepada Allah. Kalau puji kita ni hebat, kita bagus, kita pakar sana, pakar sini dan sebagainya. Pakar perbaiki kereta, pakar repair kereta, pakar rosakkan kereta. Semua pakar, tuan-tuan. Pakar menjanamkan kereta. Semua pakar. Kita serahkan pujian itu kepada Allah Ta'ala lah sebenarnya. Allah Ta'ala yang paling layak dipuji. Sebab kita ni semua pinjaman. Kita kan semua pinjaman kan. Segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada kita kan pinjaman. Kepandaian yang kita ada, semua adalah nikmat Allah Ta'ala bagi pinjam. Sekali ditarik nikmat tu habislah. Kan beza sifat yang ada pada manusia dengan sifat yang ada pada Allah. Kalau kita mengaji sifat 20, Allah Ta'ala ni dia punya sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Pertama, Allah Ta'ala tu wujud. Kedua, qidam, baqah dan sebagainya. Ada 20 sifat yang wajib kita tahu. 20 sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu semuanya tidak bercerai tanggal daripada Allah. Sebut oleh musannaf dalam kitab Tauhid. Contohnya dalam kitab Mukhtasar Mufid, syarah kepada Jawab Tauhid. Apalagi kitab Tuhfatul Murid, syarah Jawab Tauhid. Tu karangan ni Syekh Ibrahim Laqani kan. Banyaklah kitab-kitab syarah. Kalau saya mengaji pondok dulu tuan-tuan, dia ada satu kitab Jawi kan. Kitab Matan Jawab Tauhid. Kitab Jawi. Sebenarnya kitab matan syarah Tauhid ni banyak. Contohnya Hidayatul Murid, Tuhfatul Murid, apalagi Mukhtasar Mufid, Qaulul Syadid. Itu semua syarah kepada kitab Tauhid. Khasyah As-Sawi pun syarah kepada matan Jawab Tauhid. Banyak kitab syarah pada Tauhid ni tuan. Tapi semua banyak bahasa Arab lah. Semua banyak bahasa Arab. Baik. Jadi disebut dalam kitab tu bahawa contohnya kitab Mukhtasar Mufid, Allah SWT punya sifat-sifat dia wajib yang subutiyah, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Taala. Manusia juga punya sifat-sifat tertentu pada manusia. Kalau Allah Taala ada sifat alim, maha mengetahui, manusia pun ada sifat alim juga, mengetahui. Tetapi mengetahui pada manusia ini boleh bercerai tanggal pada bila masa saja. Sekali ditarik kan, ditarik kita punya, diputuskan kita punya urat tu oleh Allah Ta'ala. Urat kita diputuskan satu aja kat kepala kita, maka kita pun tak jadi alim lagi. Mana ingatan pun dah habis, hilang. Dah tak ingat dah. Nak baca kitab pun dah tak tahu berhenti dah. Kadang-kadang orang kata ke kawan kita yang datang ziarah pun kita tak kenal dah. Kau ni siapa? Kau ni pada mana? Kan? Anak siapa? Tuan tak kenal ke? Kan kita sama ngetes lalu kan. Tak kenal dia tu, nampak? Jadi dah tak kenal dah. Itu satu. Banyak lagi benda yang kadang dah lupa dah. Lagi kitab-kitab, kita tak ingat. Kerana sifat alim yang ada pada manusia ini boleh bercerai tanggal. Sedangkan sifat alim yang ada pada Allah itulah sifat zati, subutiyah, yang wajib Allah Ta'ala tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala, yang berbentuk ta'aluknya inkishaf. Disebut kita tauhid, inkishaf ta'aluknya, terbuka, tersingkap. Baik, ketika mengulas tentang kelapangan dan pemberian,
Di belakang kan kita dah ulas dah tentang kelapangan dan pemberian. Ibnu Ubad pula menyatakan kesempitan yang timbul akibat penahanan pemberian daripada Allah dan kelapangan yang lahir akibat pemberian daripada Allah adalah antara tanda kekal runtutan nafsu dan wujudnya usaha untuk mendapatkannya. Di sisi orang arif, ia dikira bertentangan dengan konsep ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yalah, ada masanya kita sempit. Allah Taala kurang berikan rezeki pada kita. Kita dah usaha banyak dah, tapi rezeki masih sempit lagi. Gitu. Kan? Kemudian ada masa pula lapang yang lahir daripada pemberian Allah. Ada masa kita lapang, ada masa kita senang. Itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita sempit, kekurangan duit, terpaksa meminjam sana, minjam sini, kena kurang. Anak nak belajar, nak bayar kereta, bayar rumah, bayar tu, bayar ni, macam-macam kan. Asyik deposit je. Pendapatan kurang, sedangkan keperluan banyak. Keperluan banyak. Pendapatan, keperluan tidak mampu menampung daripada pendapatan. Pendapatan kurang, keperluan hajat kita banyak. Akhirnya terpaksa berhutang. Akhirnya terpaksa hutang. Untuk nak tutup lah hutang ni. Kalau tak tutup hutang kan mungkin barang-barang kita akan ditarik oleh bank, kereta akan ditarik oleh bank, rumah akan dilelong, tak? Motor akan dilelong, macam-macam lah benda akan dilelong. Ni adalah antara bentuk kesempitan. Ujian juga tu diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita. Orang yang mendapati pada diri terdapat perkara ini hendaklah menyadari masih wujud ketidakikhlasan dalam ubudiyah. Jadi kenapa berlaku kesempitan dalam kehidupan kita? Antaranya ialah masih wujud ketidakikhlasan dalam ubudiyah yang dilakukan. Masih kurang ikhlas kita, ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ada masanya pula selalu melewat-lewatkan ibadah pun menyebabkan sempit juga. Apa lagi menyebabkan sempit? Hidup bergaya. Nak hidup bergaya kan? Kan ada orang suka hidup bergaya. Janji bergaya, asal apa-apa pun tak apa, biar apa-apa asal bergaya. Biar apa-apa asal bergaya. Kan ada macam tu. Biar kaya pun tak apa, janji bergaya. Akhirnya hutang sana, hutang sini. Baik. Kemudian dalam ibadah pula kurang ikhlas pada Allah, nak menunjuk-nunjuk ke orang lain. Ataupun suka menangguh-nangguhkan ibadah, melewat-lewatkan. Kalau sembahyang fardu tu ujung dah lewat kan, dan nak habis waktu dah pun nak solat. Malahan ada masanya tak solat langsung pun ada. Tinggal waktu fardu dia, subuh tinggal, zuhur tinggal, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isyak tinggal pula, tinggal balik. Dia dah rompong lah. Kadang buat, kadang tak buat. Kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Kan ada pesen macam tu. Banyak di kalangan Islam macam tu. Cuba cek orang kat luar kita ni. Pergi keluar tentang keluar, pergi cek solat orang Islam kita seorang-seorang tentang cek macam mana solat macam. Banyak kadang-kadang. Omah saya baru ni dia ujian kafar. Dia jadi guru kafar, ujian kafar. Kan? Soalan yang simple-simple pun kadang budak tak dia nak jawab. Jumlah Nabi, nama Nabi pun tak ingat kata. Solat pun kadang pening kata. Seorang pelajar ada 40 ke 50 soalan. Semua ujian syafawi. Soalan semua lisan, ujian lisan. Ada 40 soalan untuk seorang pelajar. Bayangkanlah tuan. Kan?
Sakit jiwa lah nanya. Sakit jiwa menanya. Seorang nak kena pelajar, nak kena tanya. Tu dapatkan markah, nak bagi markah kan. Itu. Bayang kalau ada 30 pelajar. Seorang pelajar 40 soalan. Semua ujian lisan. Dia syafawi tentang solat, tentang puasa, kan? Benda-benda fardu ain lah kena tanya. Bacaan dalam solat, bacaan dalam tahiyat, bacaan apa lagi? Contohnya ialah sujud sawi, kan, rukun wudu, tak perkara batalkan wudu, benda-benda simple je. Budak-budak sekolah punya soalan tu pun ramai tak jawab. Sakit jiwa dia nanya satu persatu. Sedangkan benda tu simple je. Disebabkan ialah mak ayah kadang tak solat, adik-beradik tak solat, jadi susahlah dia nak jawab benda soalan simple pun tak boleh jawab. Baik. Seterusnya tentang kerana mendakwa memiliki makam yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang hampir dengan Allah, sedangkan ia sesekali tidak layak untuk itu. Maksud kebudak-budakan ini, dah ke budak atas. Ulang balik Orang yang mendapati pada dunia terdapat perkara ini naklah menjadi masih wujud ketidakikhlasan di dalam ubudiah yang dilakukannya, dan dia dikira sebagai kebudak-budakan di sisi orang-orang yang hampir dengan Allah, kerana mendakwa memiliki makam yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang hampir kepada Allah, sedangkan dia sesekali tidak layak kepada makam tersebut. Nampak? Kerana ada orang mendakwa punya makam yang tinggi, makam yang hebat. Dia mendakwa ada makam para wali. Makam para wali, dia dakwa begitulah. Sedangkan Allah Ta'ala pun tak iktiraf dia sebagai wali. Dia dakwa dia jadi wali. Ini samalah seperti kebudak-budakan, kata musannaf. Baik, maksud kebudakan di sini ialah orang yang seperti menghadiri majlis walimah dan kenduri, lalu dia masuk majlis tersebut bersama dengan para jemputan lain, sedangkan dia sendiri tak pernah dijemput ke majlis tersebut. Dia tak pernah jemput. Ini ibaratnya orang yang mendakwa dia jadi wali. Dia ada tingkatan wali, dia doa dia makbul dan sebagainya. Sedangkan wali ini adalah orang yang ditentukan Allah Ta'ala, orang yang pilih Allah Ta'ala, bukan melantik diri sendiri jadi wali. Jadi wali kan? Wali nikah pun kena lantik. Undang lantik kan? Yang tuanku lantik. Kalau tuanku tak lantik, tak iktiraf lagi dah. Sejak nikah tak boleh sign. Tak boleh jadi sign nikah kan? Kena ada pelantikan tauliah baru boleh lantik, boleh sign sejak nikah. Saya dulu itulah menyain sejak nikah jabat tu. Bayangkanlah dia satu pengantin, sepasang pengantin dia ada 4 helai. Sepasang pengantin ada 4 helai sejak nikah. Satu untuk lelaki, satu untuk perempuan, satu lagi untuk pejabat. Contohnya Pak Edo, Pak tampil kan. Satu lagi SQ, simpanan untuk SQ. Ada 4. Satu sijil dia ada 2 sign, depan belakang. Sekeping tu depan belakang. Dia ada 4 keping. Maknanya ada 8 kali kena tanya. Bayang tuan, 8 kali kena tanya. Itu sepasang pengantin. Kalau satu hari itu ada 30 ke 40 pasang pengantin yang telah berkahwin. Tanyalah tu. Longohlah jari kena menanya kan. Itulah. Dululah, sekarang kita dah pindah ke unit ukhuwah pula. Uruskan saudara baru, mu'alah dan sebagainya. Seterusnya tuan-tuan. Jadi masuk kebudakan di sini ialah orang menghadiri majlis wilayah walimah dan kenduri, lalu dia masuk ke majlis tersebut bersama dengan para jemputan lain, sedangkan dia sendiri tak pernah jemput majlis tersebut. Dia boleh layak jadi wali,
tetapi dia nak jadi wali. Dia masuk ke alam wali kononnya lah. Ni tekan dia wali, dia doa dia mustajab sebagainya. Tapi tak ada apa pun. Sebab wali ni pun sebenarnya sukar untuk dikenal. Akan datang kita tengok pada pasal kedua nanti tentang wali ya. Wali ni sebenarnya seseorang yang sukar untuk dikenal. Kata Musannif, kata Ibn Athaillah, seorang itu jadi wali, orang wali, dia sukar untuk kita mengenal dia wali. Mengenal Allah Ta'ala lebih mudah berbanding mengenal wali, kata Musannif. Kerana Allah Ta'ala ni lebih mudah dikenal sebab apa? Kita melihat kepada alam. Lihat kepada alam yang luas terbentang, kan, lautan yang telah Allah Ta'ala cipta, kan, dengan gunung ganang, manusia dan sebagainya. Kita menunjukkan bahawa Allah Ta'ala wujud, ada. Tetapi wali ini seseorang yang sukar untuk dikenal. Malahan dia kadang ada masanya makan bersama dengan kita. Dia makan bersama kita, dia bermain dengan kita, dia berborak dengan kita. Tapi kita tak kenal dia wali. Tetapi itu wali. Kata Musannif. Tapi itu wali. Itu sebab kamu Musannif kata mengenal Allah lagi mudah berbanding dengan mengenal wali. Dan wali biasanya dia tidak akan menyatakan dia wali. Dia tidak akan menyebut akulah wali. Kan? Dia tak sebut macam tu. Dia akan menyembunyikan diri dia. Tetapi dia makan bersama dengan kita, borak dengan kita. Sebab contohnya dalam 10 orang tu ada seorang wali. Daripada 40 orang di kalangan Islam tu ada seorang jadi wali. Siapa dia kita tahu. Itu maksudnya. Tanya tentang wali tadi tu, yang jadi wali tu sedar tak dia tu wali? Dia tu wali, dia sedar tak? Dia sedar ke tak sedar? Dia ada masa dia sedar. Dia jadi wali. Ada masa pula dia tidak sedar dia jadi wali, tapi Allah Ta'ala hantar jadi wali. Dia boleh dua keadaan lah. Boleh dua keadaan, sama ada sedar ataupun tak sedar. Nanti kita akan masuk kemudian alam. Ada masa sedar. Dan walaupun itu, walaupun dia wali pun, macam yang lepas nyatakan, dia bukannya maksum. Kita kena tahu, wali bukan maksum. Sebab wali ni ada juga melakukan kesilapan dan kesalahan. Sebab yang maksum itu para nabi dan para rasul sahaja yang maksum, yang terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Atas nama kata wali, walaupun contohnya doa yang mustajab, boleh berada dalam dua tempat dalam satu masa dan sebagainya, boleh berjalan atas air ke, terbang di udara ke sebagainya, tetapi dia tidak terlepas daripada runtunan nafsu juga. Terpedaya dengan diri dia. Dia boleh berlaku terpedaya sebab dia bukan maksum. Dan syaitan masih lagi boleh mempengaruhi dia. Boleh mempengaruhi dia. Sebabnya kena berhati-hatilah. Walaupun dia tahu dia itu sebagai wali. Baik. Kemudian ketika mengulas tentang perbicaraan tentang ketidakikhlasan di dalam ubudiyah di waktu kesempitan kerana ditegah dari memperolehi pemberian Tuhan, dan di waktu kelapangan kerana diberi dengan pemberian, Syekh Asy-Syarqawi menyatakan kerana keikhlasan dan beribadah dalam ubudiyah ialah menolak sesuatu yang lain daripada Allah dan sama sekali tidak melihat kepada yang selain pada Allah Ta'ala tadilah. Sekiranya anda benar dalam ubudiyah kepada Allah, kepada Tuhan, sudah tentu anda berpuas hati dengan pengetahuannya Allah terhadap anda. Dengan itu anda akan merasa cemburu apabila orang-orang lain selain daripada Allah yang melihatnya. Anda cemburu apabila orang-orang lain selain daripada Allah Ta'ala tadi yang melihatnya. Nampak tak? Macam tu. Jadi maknanya ikhlas, tingkatan ikhlas yang paling tinggi tadilah, maknanya dalam konteks kita berubudiyah kepada Allah Ta'ala tadi,
Okay? Kita menolak sesuatu yang lain daripada Allah. Dan tidak melihat kepada sesuatu pun selain daripada Allah Ta'ala. Itu mana ikhlas tu. Benda yang macam tu ya kadang-kadang kurang pada kita. Kurang pada kita. Malahan kadang-kadang dalam ibadah yang sedikit tu pun ada ikhlas. Ibadah banyak tak ada ikhlas. Ibadah yang banyak bukan tak ikhlas. Kadang-kadang dengan kata pemberian kita sedekah ke orang lain dengan sebiji kurma. Dengan itu ada ikhlas. Kita sedekah dengan sebiji kurma lebih ikhlas berbanding dengan kita bersedekah dengan segantang kurma, seguni kurma dan sebagainya. Sebab kita tak tahu sebenarnya mana yang akan membawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan lihat dalam satu hadis kursi kan, ketika Allah Taala menjadikan langit dan bumi, maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, manakah yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada bumi? Maka Allah Ta'ala kata yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada bumi iaitulah gunung. Gunung lebih hebat daripada bumi. Kenapa gunung lebih hebat? Kerana gunung itu menjadi pasak pada bumi. Kerana kalau tak ada gunung, maka bumi akan bergoyang, akan beroncak. Kemudian malaikat tanya lagi pada Allah, ya Allah, apakah yang lebih hebat daripada gunung? Maka Allah Ta'ala kata itulah besi. Besi lebih hebat daripada gunung. Kemudian malaikat tanya lagi, ya Allah Tuhanku, apakah yang lebih hebat daripada besi? Maka Allah Ta'ala kata iaitulah api. Api lebih hebat daripada besi, kerana api boleh mencairkan besi. Kata. Kemudian ya Allah, apakah yang lebih hebat daripada api? Yang lebih hebat daripada api itulah air. Air boleh memadamkan api. Betul tak? Air boleh memadamkan api. Kemudian dia tanya lagi, ya Allah tanya malaikat, apakah lagi yang lebih hebat daripada api? Iaitulah angin. Angin lebih hebat daripada air. Kemudian ya Allah Tuhanku, apakah lebih hebat daripada angin? Yang lebih hebat daripada angin itulah orang yang bersedekah. Kan, dengan sebiji kurma, dengan sebelah kurma je dia bersedekah. Tetapi dia berikhlas tadi, sedekah tadi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lagi hebat tuan, sedekah dengan kurma tadi dengan daripada gunung kanang, daripada api ke besi ke dan sebagainya, lebih hebat. Tapi dengan syarat ikhlas lah apa itu. Kemungkinan dengan sebiji kurma tadi, keikhlasan tadi boleh masuk dalam syurga. Berbanding dengan sedekah banyak tapi tak masuk syurga, banyak riak dan sebagainya. Kita tahulah kat mana sedekah, kat mana ikhlas itu yang sebenarnya, kita dah tak tahu. Baik. So tuan-tuan, ketika mulas tentang sinaran kelapangan, Syekh Syarqawi menyatakan kelapangan menyerupai waktu siang hari dengan ciri-ciri yang sama dari segi masing-masing memancarkan cahaya. Kelapangan menyerupai waktu siang hari kerana ciri-ciri yang sama dari segi masing-masing memancarkan cahaya. Orang yang berlaku kepada kelapangan, dirinya begitu beria untuk menzahirkan apa yang ada sisinya, seperti makrifat dan juga lain-lain. Boleh jadi perkara tersebut menjadi sebab kepada terhijab orang itu daripada Allah. Keberlainan dengan orang yang terhasil kepada kesempitan, ia merasa kecut hati dan merasa hina, dan ia menjadi sebab kepada wujud limpahan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ada masa kita lapang ni, kita kurang dekat dengan Allah. Bila kita sempit, kita dekat dengan Allah. Bila Allah Taala uji kita dengan berbagai ujian, masa itulah antara kita, hubungan kita Allah Ta'ala ni dekat sangat. Tapi bila kita dapat kesenangan, kekayaan, kemewahan dan sebagainya, wang ringgit yang banyak, maka kita jauh daripada Allah. Kita jauh daripada Allah. Ingatan kita kepada Allah Ta'ala pun kurang. So mana lebih baik? Bukan mana kita minta kesempitan, tak ada. Tak ada di kalangan kita ni minta sempit, ya Allah Tuhan tu kesempitkanlah hidup aku, ada tak? Tak ada kan? Tak ada kita berdoa macam tu.
Biasa imam berdoa, ya Allah, kelapangkanlah hidup kami. Kan? Kelapangkanlah rezeki kami, panjangkanlah umur kami. Biasalah imam berdoa macam tu. Ada tak minta, ya Allah, kesempitkanlah rezeki kami, kepicitkanlah kehidupan kami, kau turunkanlah balak pada kami. Ada tak? Tak ada. Tapi bila kesempitan itu Allah Ta'ala bagi pada kita, sebenarnya kesempitan itulah yang mendekatkan diri kita lebih kepada Allah berbanding dengan kelapangan. Sedangkan banyak, tengoklah bila COVID hari tu, malam baca Yasin, setiap malam baca Yasin. Yasin, baca maksurat lagi, zikir tu, zikir ni, sembahyang taubat lagi. Tak? Bila dah habis COVID macam mana? Ada tu buat? Tak ada buat kira. Buat sesekali je. Baik. Seterusnya tuan-tuan, sehubungan dengan itu orang arif lebih mengutamakan kesempitan berbanding kelapangan. Ini orang-orang arif ni, dia lain pemikirannya. Mereka lebih mengutamakan kesempitan berbanding kelapangan. Kerana kesempitan tidak dimasuki oleh runtutan hawa nafsu dan wujud kemampuan untuk menepati kepada adab-adabnya. Adab-adabnya lah ketika kesempitan. Kadang-kadang berlaku kepada mereka keadaan keluh kesah dan tidak sabar dalam menentang penguasaan Allah ketika berada dalam kesempitan, berlainan dengan keadaan lapang. Gitu. Dia tengok keadaan seseorang tadi lah. Ada orang tu waktu dia senang, dia dekat pada Allah. Waktu dia sempit, dia jauh pada Allah. Ada juga macam tu. Tengok pada diri masing-masing lah. Diri masing-masing. Tapi bagi orang-orang yang arif Rabbani ni, kan, tingkatan-tingkatan wali Allah kan, mereka lebih suka kesempitan. Kesempitan. Contohnya Nabi sendirilah. Nabi pernah ditawarkan gunung emas kan? Nabi pernah ditawarkan gunung emas. Nabi pernah ditawarkan oleh malaikat untuk membalikkan bumi Taif tu, menghancurkan orang-orang Taif. Kenapa mereka itu baling batu dengan Nabi? Kalau Nabi nakkan benda tu, boleh je, sekejap je hancur. Orang-orang Taif tu binasa semua, orang kafir Quraisy tu habis binasa semua. Tapi tak nak, Nabi tak nak pun. Nabi lebih suka hidup dalam keadaan zuhud, kan, dalam keadaan orang kata berpada dengan apa yang ada. Malahan dapur Nabi ada masanya 3 hari tak berasap, ada masa sebulan tak berasap. Yang ada kurma je lah untuk dimakan. Tu je, lain benda tak ada. Tidur tempat Nabi pun macam mana tempat tidurnya? Tak ada yang empuk pun. Kalau tidur Nabi empuk ni, Nabi kata jangan. Kan? Pernah ada isteri Nabi itu menjadikan tempat tidur Nabi itu empuk. Kan, selesa lah. Bila selesa, maka Nabi kata, aku telah pun terlewat mengerjakan solat. Aku terlibatkan solat. Sebab apa? Dapat tempat tidur yang empuk. Dia tegur isteri Nabi. Nabi tegur isteri dia. Maka Nabi kata, kembalikan pada yang asal. Dia kata, kembali asal. Aku tak nak tempat tidur yang empuk. Sebab tidur empuk kan sedap, seronok. Kalau mak kita tu ada aircon kan. Kalau tak ada aircon tak susah. Bila ada aircon tu, tak bangun-bangun tu. Kan, azan subuh pun tak terdengar kan. Baik, sesungguhnya kadang-kadang berlaku kepada mereka kadang kesah dan tak sabar dalam menentang penguasaan Allah ketika berada keadaan kesempitan, berlindung keadaan lapang. Sewajarnya kepada hamba-hamba Allah Ta'ala mengetahui keadaan nikmat Allah Ta'ala atas dirinya ketika berada di dalam kesempitan, sebagaimana diketahuinya ketika berada dalam keadaan lapang. Hendaklah ia menyerahkan semua itu kepada Tuhannya dan menaruh sangka baik terhadap Allah Ta'ala terhadapnya, kerana dia tak tahu mana satukah yang lebih bermanfaat pada dirinya. Dia tak tahu mana lebih manfaat sebenarnya, antara dia sempit ke lapang. Dan masa kita tak tahu. Tapi bila kita dah masuk ke alam tu, alam kesempitan, baru kita tahu, oh rupanya ia ni lebih mendekatkan diri aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kelapangan. Wallahu a'lam bissawab.
Lepas tu perbincangan kita sikit lagi, kita baca kitab ni. Ke keluar rumah ni muka surat apa Tan? Tahlil sudah kan? Ha? 258. Menzarahi makam Rasulullah. Betul? Baik. Soalannya, apakah hukum menzarahi makam Rasulullah? Surat 258. Jawapannya, disunatkan menzarahi makam Nabi dengan ijma' sepakat para ulama, sebagaimana dinakalkan oleh Qadiyat, Qadiyat Al-Maliki dan juga Imam Nawawi. Dalilnya ialah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullahu tawwabar rahimah. Dan kalaulah mereka ketika menginaya diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad, lalu meminta ampun kepada Allah dan Rasulullah, juga mohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Ta'ala Maha penerima taubat, lagi Maha mengasihani. Baik, kemudian dalam hadis pula, apa hadis nyatakan suruh ziarah Nabi, kubur Nabi ni? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa ziarah makamku, wajiblah baginya mendapat syafaat daripada aku. Hadis riwayat daripada Daruqutni dan nilai kuat oleh Hafiz As-Subki. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa ziarah makam aku, wajib baginya syafaat. Kemudian Nabi pula bersabda, man ja'ani zairan lam tada'hu hajatun illa ziyarati kana haqqan 'ala Allah Subhanahu wa taala akunu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa saja yang datang padaku untuk berziarah dan keperluannya untuk berziarah kepadaku, maka Allah Ta'ala memberinya jaminan agar aku menjadi orang yang memberi syafaat pertolongan padanya pada hari kiamat besok. Nampak? So kalau ada tuan-tuan ada kelapangan, ada kelebihan, pergilah ziarah. Pergilah menunaikan umrah kan? Umrah. Kalau musim haji itu memang hajilah. Hari itu Covid, jadi tak ada kan? Tak ada musim haji kan? Tak boleh pergi haji. Sekarang ni umrah. Umrah dah dibenarkan. Kan? Tapi ikut Shopee lah. Shopee yang telah ditentukan. Kalau ada kelapangan, pergilah. Baik. Kemudian pendapat ulama dalam kitab Al-Masail Al-Muktabah fi Risalah Al-Wasilah, Al-Qadi Habib Al-Haq bin Qadi Abul Haq Al-Farmalawi Al-Pakistani berkata, wa minal wasail ziaratul kubur wa alal maqabir qabru Nabi SAW wa ziaratul qabri asy-syarif wasilatun azimah wa akbarul qurbah. Qala aksar ulama bisunniyatiha li'anna al-khulafa wal arba'ah zaru qabrahu wa kaza sa'il sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahum alaina bisunnatil khulafa wal arba'ah. Dan di antara cara bertawasul, tawasul adalah menzarahi kubur-kubur, dan kubur yang paling mulia ialah kubur makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah makam Rasulullah yang mulia adalah sebagai wasilah tawasul yang agung dan takarub yang besar. Para ulama menyatakan bahawa tentang sunatnya, kerana khulafa ar-rasyidin yang 4 pernah menzarahi akan makam baginda Rasulullah SAW. Begitu juga seluruh para sahabat, tabi'in dan orang menjejak langkah-langkah mereka. Dan bagi kita, naklah kita mengikut sunnah khulafa ar-rasyidin yang 4. So digalakkan kita menzarahilah. Dan apalagi kalau orang kata para nabi dan para rasul itu dia hidup, walaupun zahiratnya dah meninggal dunia 1400 lepas kan, tapi hakikatnya kepada nabi rasul itu masih hidup dalam kubur mereka, dan dia akan menjawab salam-salam orang-orang yang datang menzarahi akan kubur para nabi dan para rasul tu. Masuklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey,
Soalan lagi, golongan yang mengharamkan ziarah kubur berdalilkan pada hadis la tasunnur rihal illa fi salasin masajid. Janganlah kamu susah payah bermusafir melainkan menuju ke 3 buah masjid. Janganlah kamu susah payah bermusafir melainkan menuju kepada 3 buah masjid. Jawapannya maksud hadis ini ialah sesiapa yang ingin melakukan perjalanan untuk tujuan solat di satu masjid, naklah dia pergi ke 3 masjid tadi. Maksudnya solat. Siapa yang ingin melakukan perjalanan untuk tujuan solat di satu masjid, naklah dia pergi kepada 3 masjid tadi. Itulah Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Kerana solat di ketiga masjid itu dilipat gandakan pahalanya. Termasuk tu solat, bukan ziarah kubur. Baik, kemudian anjuran tersebut dihentikan sebagai sunat hukumnya, bukannya wajib. Jadi hadis ini khusus menerangkan tentang melakukan perjalanan untuk tujuan solat. Di dalamnya tak ada keterangan bahawa tak boleh berziarah kepada makam Nabi. Sebab dalam hadis itu sekata la tasudur rihal, janganlah kamu bermusafir illa bi salasati masajid, kecuali dengan 3 masjid. Maksud jangan musafir ini kan, jangan kamu susah payah musafir melainkan 3 masjid ini maksudnya solat. Solat bukan sebut tentang ziarah kubur. Ziarah kubur tak boleh sebut dengan sini. Kemudian haruslah ingat bahawa Rasulullah pernah bermusafir dan menziarahi akan kubur ibu baginda, iaitulah Siti Aminah di Abwa. Siti Aminah meninggal di mana? Di Abwa kan, dalam perjalanan balik daripada Madinah. Dalam balik Madinah menuju ke Mekah kan, di mana ibu Nabi itulah Siti Aminah meninggal dunia di Abwa. Dan Nabi menziarahi kubur ibu dia kemudianlah. Itu menunjukkan bahawa boleh musafir dengan niat untuk menziarahi kubur. Kemudian jika Rasulullah sendiri berbuat demikian, maka bermusafir menziarahi kubur Nabi kekasih Allah tentulah lebih aula. Nampak? Tentu lebih patut lagi. Dan bukan itu juga, bukan kubur Nabi je, malah kubur-kubur wali Allah, kubur-kubur para ulama kan, pun kita digalakkan pergi ziarah. Ziarah kan kubur para ulama. Bukan makna kita menyembah kubur, bukan kita istighatsah, bukan kita ziarah kubur, bukan kita sembah kubur, tidak. Tapi Wahabi kata kita ni sembah kubur, kan. Kita baca Quran atas kubur pun dia kata sembah kubur. Istighatsah. Baik, kemudian faedah kitab azkar yang diubah. Al-Muhaddis Al-Musnid Syekh Mahmud Said Mamdud dalam kitabnya Raf'u Al-Minarah menyatakan bahawa terdapat pengkhianatan terhadap kitab Al-Azkar karya Manawi yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Qadir Arnud, cetakan Darul Huda Riyadh, iaitu kisah tentang Al-Utbi yang menziarahi makam Rasulullah SAW telah dibuang dalam cetakan tersebut. Rupanya ada kitab azkar ini yang dibuang di punya cetakannya, yang mana kitab ni tahqiq maksudnya ditambah-tambah lah. Tahqiq tu ditambahkan dalil-dalil dalam tu lah. Kalau dalam kitab tu, dalam kitab azkar tu, kitab zikir-zikir kan, Manawi tu ada kitab tu kadang dia tak sebutkan dia punya tu, dia punya hadis daripada mana dia ambil. Jadi tujuan ditahqiq tu untuk ditambahkan lagi lah nota kaki dia. Tahqiq ni biasanya tambah nota kaki. Daripada kitab asal tu tambah nota kaki, mana daripada sumber mana kan, hadis ni pada sumber mana, riwayat siapa dan sebagainya kan. Kalau dia tak ada hadis dia akan sebutkan hadis dia. Dalam Arab dia disebutkan di nota kaki tu, tu maksud tahqiq tu. Kitab Menutul Musalli pun ada tahqiq juga. Tuan-tuan pernah dengar kan kitab Menutul Musalli yang dikarang oleh Syekh apa tu? Syekh Daud Potani, tak silap saya. Syekh Potani. Kitab tu pun ada sekarang ni dah ditahqiqkan. Nama kitabnya iaitulah Tahqiqul Wafi. Kitab tu Tahqiqul Wafi, syarah kepada Munatul Alam Muntatul Musalli.
yang ditakik oleh ulama daripada iaitulah Syekh Qutaibah, seorang ulama pondok di Patani. Seorang ulama pondok Patani, dia dah takikkan kitab tu. Maknanya dia tambahkan nota-nota kaki di bawah dia. Kalau hadis tu disebutkan sumber hadis ni pada mana. Mula disebutkan kitab matan daripada kitab Muhtasar itu, bawah tu dia tambah nota kaki. Itu namanya takik ya. Tambahkan nota kaki bawah tu daripada mana. Hadis tu daripada mana kan. Quran ni ayat berapa. Pendapat ni daripada mana dikutip. Disebutlah nota kaki tu. Mana takik. Baik. Mereka juga telah menukar perkataan fas fil ziarah kubrin Nabi. Fasal pada menyatakan ziarah kubur baginda sallam. Mereka menukar perkataan kepada fasal pada menyatakan ziarah masjid Rasulullah. Mana ditukar daripada fasal ziarah kubur Nabi ditukar pada fasal ziarah kepada masjid Nabi, masjid Rasulullah. Fasal pada menziarahan makam masjid Rasulullah SAW. Jadi Syekh Abdul Qadir Auno selepas itu menulis surat menjelaskan bahawa penyelewengan ini bukanlah daripadanya, tetapi daripada hal ehwal kawalan percetakan. Masya Allah. Kan? Dia kata bukan aku yang selewengkan, bukan aku yang tukar tu. Yang tukar itulah bahagian hal ehwal percetakan yang tukar, bukan aku. Tak tahulah siapa yang betul kan. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Ada soalan? Sebelum saya tutup. Ada. Kitab Taqi Wafi tu dia tak ada jual kat Malaysia. Kalau ada pun di Kelantan. Dia ada dua cetakan. Cetakan lama tu tebal ni, cetakan baru tebal ni pula. Jawi lah. Taqi Wafi. Kitab Mati Musali tu bukan yang tebal pun. Yang asal Kitab Musali tu nipis je yang Jawi tu. Tapi yang Taqi itu yang tebal tu. Yang Taqi itu tuan kena beli. Taqi tu kena beli. Dan kalau boleh ada guru kan, ada ustaz yang ngajar. Ni bagus. Saya ada dua cetakan. Yang tebal ada, yang nipis tu pun ada. Kena order daripada budak yang mengaji di Patani. Dia budak Kelantan tapi ngaji Patani. Kita order pada dia lah. Dikirimlah kat kita. Kita bayarlah online macam tu. Okey, habis. Auzubillahi minasyaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sariqa wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana qutu al arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sirif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa tu'al bala bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa dakash syaqa wa su'il qada wa syamasatil ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Finish.